kisah perjuangan Kadi Jebat, keangkuhan dan maruah sebuah barang terpakai. Pengantar, Malaysia ni, sibuk sungguhlah kutip barang terpakai dari barat tu lagi. Dalam kehangatan tropika Laut Sulu yang membahang, Komander wanita tentera Laut Filipina, Maria Elena Diaz, melontarkan kata-kata itu dengan angkuh. Pandangannya terpaku pada sebuah kapal pengiring besar, Kadi Jebat F-29, yang mengibarkan panji tentera laut Diraja Malaysia, TLDM, di sebelahnya. Kapal itu, yang dianggap besi buruk yang dirombak dengan sistem penyelenggaraan yang mahal, kelihatan usang. Sanggup pula mereka peluk sampah macam tu, memang Malaysia ni baik hati sungguhlah, ya? Di kokpit kapal frigat terbaru TLP, BRP Jose Rizal FF 105, kata-katanya bergema. Latihan akan bermula dalam 13 saat, tetapi dia masih belum sadar. Dia belum sadar bahawa mata kapten kapal yang dia hina, Kapten Azman bin Saleh, sudah menguasai seluruh perairan latihan, dan realiti pahit yang akan berlaku. Detik latihan bermula, 100 drone yang memenuhi langit dan kapal selam musuh akan lenyap tanpa bunyi. Ini adalah kisah yang dicetuskan oleh maruah yang telah lama dipertahankan, kebanggaan Malaysia yang diwariskan kepada generasi akan datang. Bab 1. Keangkuhan di Laut Sulu. Permukaan Laut Sulu kelihatan rata seperti cermin, tenang dalam cara yang amat menakutkan. Namun, berbeza dengan ketenangan itu, kokpit kapal BRP Jose Rizal FF 150 milik TLP dipenuhi dengan kelembapan tropika dan aura keterujaan yang tegang. Komander Maria Elena Diaz duduk tegak di kerusi pemerintah pusat, merenung ufuk biru yang terbentang di luar tingkap, senyuman sinis terukir di bibirnya. Dalam pandangannya, hanya beberapa ratus meter jauhnya, berlayar selari ialah kapal pengiring TLDM yang besar, Kadi Jebat, kapal Malaysia. Adakah sambungan komunikasi Anda baik-baik saja? Latihan akan bermula dalam beberapa menit. Saya risau radar lama kamu tu tak terbakar litar J bila kami aktifkan radar generasi baru kami ni. Ketika dia melontarkan kata-kata provokatif ke radio, operator di kokpit menahan tawa sinis. Pada mata mereka, kapal Malaysia itu bukanlah objek yang perlu dihormati, tetapi hanya mangsa yang menyedihkan. Kebijaksanaan biasa yang dikongsi dalam kalangan elit TLP adalah bahawa sistem pertahanan yang dimiliki oleh Malaysia adalah inventori lama, sistem yang dijual kepada mereka dengan harga yang melambung tinggi atas dasar hubungan diplomatik, selepas negara-negara barat melepaskannya sebagai besi buruk kerana kos penyelenggaraan yang melampau. Sistem pelancar menegak, VLS 96, sel. Jangan buat saya ketawa, Komander. Pembantu komander mengangkat bahu sambil menghirup kopi. Itu pasti sistem usang penuh dengan black box yang dibekalkan oleh Amerika Syarikat. Dalam peperangan elektronik moden, ia pasti akan freeze sebelum sempat melancarkan peluru berpandu. Konsep reka bentuknya adalah generasi yang berbeza daripada sistem Belanda pintar kita. Ya, betul. Mereka hanya menggilap sampah seperti harta karun. Memang Malaysia ni tak tahu nak buat apa dengan duitnya. Baiklah. Ya, Maria menyilangkan kakinya dengan anggun, matanya mengecil, seolah-olah sudah menikmati kemenangan yang akan datang. Kapal mereka kompak tetapi dilengkapi dengan peralatan elektronik terkini. Senario yang mereka rancang hari ini hanyalah satu, mengunci Kadi Jebat yang besar dan bodoh itu sebaik sahaja latihan bermula dan memberikan keputusan simulasi tenggelam dalam ujian tempur. Bab 2. Malapetaka dan bunyi bising putih. Undur masa latihan, 30, 20. Mari kita lihat keaiban macam mana yang akan ditunjukkan oleh besi buruk Malaysia tu. Maria merenung monitornya, yakin akan kemenangan, dan menarik nafas. Tepat pada ketika itu, Komander, keadaan luar biasa. Apa ini? Tiba-tiba, operator sonar menjerit, membuang set kepala dengan tergesa-gesa, udara di kokpit membeku. Ada apa? Tenang sikit. Bering 270, kedalaman tidak diketahui. Kami mengesan sumber bunyi yang tidak dikenal pasti mendekat dengan pantas di bawah laut. Ini bukan bunyi kipas, ini bunyi kavitasi. Ia sedang naik ke permukaan dengan kelajuan yang sangat tinggi. Apa kau cakap tidak ada kapal selam negara lain yang dijadwalkan masuk ke kawasan latihan? Tiada isyarat pengenalan. Ia sepenuhnya tidak diketahui. Sebaik sahaja Maria berdiri,
Operator radar pula menjerit. Bukan hanya di bawah laut, berbilang sasaran berkelajuan tinggi, menghampiri dari atas. Bering 030, keratan rentas radar sangat kecil. Laporkan, apa yang datang? Drone, bukan satu atau dua. Melebihi 50, 80, lebih 100. Mereka menuju terus ke arah kita. Image kamera luar bertukar ke skrin utama. Pemandangan yang terpapar membuatkan Maria terkejut. Sebahagian daripada langit yang cerah telah diwarnai seolah-olah tumpahan dakwat hitam. Lebih 100 drone bunuh diri, mendekati dengan deruan seperti sayap malaikat maut. Ia adalah serangan tepu saturation, attack, strategi paling sukar untuk ditangani dalam peperangan laut modern. Sedia untuk pertahanan udara. Aktifkan sistem CIOS. Maria menjerit. Saat dia menjerit, bunyi logam yang tidak menyenangkan membelah kapal. Bunyi bising yang kuat meletus dari setiap pembesar suara, lampu berkelip-kelip ganas. Dan kemudian, skrin radar pintar yang mereka percayai sepenuhnya serentak padam, dan pada saat berikutnya, ia bertukar menjadi ribut pasir putih yang menelan segalanya. Gangguan elektronik, jamming, tak mungkin. Output sebegini, sistem kita lumpuh sepenuhnya. Sistem kawalan tembakan, FCS. Tiada respons. Gangguan elektronik musuh terlalu kuat, kita tak boleh kunci sasaran. Sistem beku, komunikasi pun terputus. Kita terputus hubungan dengan markas. Kita terpencil sepenuhnya. Tipu. Maria meletakkan tangannya di konsol tanpa daya. Di seberang ufuk yang kelihatan, 100 drone mengacukan gigi peluru berpandu mereka. Dan di bawah laut, kapal selam asing yang tidak dapat dilihat pasti sedang membuka tiup pelancaran torpedonya, bersedia untuk merobek perut kapal mereka. Namun, frigat terkini yang mereka banggakan hanyalah timbunan besi yang ditutup mata dan telinga. Inikah pertempuran sebenar? Ketakutan peperangan elektronik modern di mana nyawa hilang hanya dengan satu butang? Keadaan yang mereka gelarkan sebagai sampah secara ironinya, kini menimpa mereka berlipat kali ganda. Sudah berakhir, kapal tercanggih kita akan berakhir tanpa sempat menembak walau sebiji peluru. Kesunyian maut menguasai kokpit, wajah semua bertukar pucat lesi. Maria mengalihkan pandangan yang menggigil keluar tingkap, ke arah besi buruk yang terapung di sebelah mereka. Jika mereka sendiri berada dalam keadaan ini, kapal usang itu pasti sudah lama berhenti berfungsi dan terapung tanpa hala tuju. Namun, pemandangan di sana menafikan jangkaannya. Kapal pengiring KD Jebat TLDM, walaupun dalam ribut elektronik ini, kekal tegak. Ia berdiri di sana, dengan haluannya dihalakan ke arah musuh, senyap dalam cara yang menakutkan. Seolah-olah ia sudah tahu apa yang akan berlaku sejak awal. Bab 3. Mata yang melihat melalui kekalutan. Lari, tentara Malaysia. Sistem kuno kamu tuh cuma akan jadi sasaran dalam lautan gangguan nih. Maria separuh histeria, merampas set radio, dan menjerit. Pada saat itu, dari pembesar suara yang penuh dengan bunyi bising, suara seorang lelaki yang luar biasa tenang dan setenang lautan dalam bergema. Ia adalah suara Kapten KD Jebat, Kapten Azman, yang kontras dengan kepanikan mereka. Ini Kapten Azman dari KD Jebat. Kami sudah menguasai keadaan sepenuhnya. Pazaras, Koropolnai, Krosiata, Mizna Zaras, Komander Filipina, nampaknya sistem kamu sudah lumpuh ya? Ah, apa? Kenapa kamu boleh berkomunikasi? Radar kamu pun sepatutnya mati. Tidak, kami nampak. Maria tidak percaya apa yang didengarnya. Kawalan di perairan ini akan diambil alih oleh kapal ini mulai sekarang. Tentara Laut Filipina, sila berpaut pada sesuatu kerana kapal akan bergoncang sedikit. 13. Saat selepas permulaan pertahanan, kapal yang Maria panggil sampah itu telah melancarkan teknik ajaib yang menentang semua konvensi ketenteraan global. Dia masih tidak tahu bahwa evolusi besi buruk yang diperhalusi oleh juru gegas Malaysia mempunyai kuasa untuk melenyapkan keputusasaan itu dalam sekelip mata. Sedia untuk pertempuran anti udara. SM 6 VLS. Sel nomor 1 hingga 12, pautan kepada host. Suara Kapten Malaysia itu terdengar di telinga Maria melalui saluran yang dipenuhi bunyi bising. Sejurus selepas itu, geladak belakang kapal KD Jebat yang bersaiz besar itu terbuka dengan bunyi his. Asap berkepul-kepul dan tombak-tombak besar dilepaskan ke langit kelabu.
Ia adalah peluru berpandu standar laut Tentara Laut AS Blok IV yang dikenali sebagai SM-6 yang Maria kenali dengan baik. Bodoh, hentikan. Itu tindakan membunuh diri. Maria menjerit tanpa sadar. Radar kamu white out, kamu tak tahu kedudukan musuh. Menembak peluru berpandu yang mahal sebegitu secara membuta tuli. Bikazisawe, Vradiv Kazisho Narmaja. Jika ia tersasar, peluru itu mungkin akan jatuh ke atas kepala kita. Kebimbangan Maria adalah berasaskan logik ketenteraan. SM-6 hanya berfungsi sepenuhnya dengan panduan radar kapal. Dalam persekitaran jamming yang kuat dan kadi jebat pula hanya dilengkapi dengan radar usang AN SPA 1DV yang dilepaskan barat kerana sukar diselenggarakan, tindakan menembak secara rambang adalah kegilaan, bukan keberanian. Namun, 12 bebola cahaya yang dilancarkan itu tidak menunjukkan sebarang tanda tersasar seperti yang Maria jangka. Sebaliknya, saat dilepaskan, ia melukis trajektori yang kompleks, seolah-olah mempunyai akal sendiri, dan diserap ke dalam langit putih bunyi bising. Beberapa saat kemudian, kilauan jingga bersambung-sambung di udara tinggi, bukan satu. 12 letupan berlaku dengan jarak yang tepat, seolah-olah melukis buruj di langit malam. Maria memandang skrin monitor dengan terpinga-pinga. Yang jatuh bukanlah serpihan peluru berpandu, tetapi bangkai drone musuh dan peluru berpandu krus yang rentung kehitaman. Kena. Semua sasaran kena. Suara operator bergetar. Tak mungkin. Kamu sepatutnya tak nampak apa-apa dalam jamming. Bagaimana kamu pandu peluru tu? Bab 4, Quality Malaysia. Soalan itu dijawab oleh pegawai taktikal KD Jebat yang selama ini berdiam diri, Tentera Laut Filipina. Anda tidak perlu terkejut. Sistem Aegis kapal ini memproses gangguan elektronik pihak musuh bukan sebagai halangan, tetapi sebagai maklumat. Maklumat? Ya, radar AN, SPY, 1DV. Kami menganalisis gelombang gangguan yang dipancarkan oleh musuh secara masa nyata, membalikan sumbernya, dan menukarnya menjadi koordinat sasaran untuk lock-on. Semakin kuat mereka menjerit, jamming. Semakin jelas kami melihat mereka. Maria menggigil. Mudah diucapkan, tetapi itu adalah kemahiran yang mustahil secara fizikal. Jika pengiraan yang begitu canggih dilakukan, sistem lama barat yang mereka ketahui pasti akan freeze serta-merta akibat kepanasan. Tipu, itu tak ada dalam katalog spesifikasi. Kapal kamu cuma ada black box buatan Amerika. Update perisian pun pasti lambat. Jeritannya adalah bunyi kehancuran harga dirinya sebagai elit. Frigat terkini mereka lumpuh, namun kapal yang dipanggil sampah itu mempamerkan kemahiran yang ajaib. Pada saat itu, Kapten Malaysia, Kapten Azman, mula bercakap dengan tenang. Kata-katanya menyerlahkan kebenaran yang hanya diketahui oleh pakar, Komander Maria. Memang benar, sistem asas kapal ini adalah buatan Amerika. Mungkin teknologi lapuk yang dianggap tidak berbaloi oleh Eropa. Nada kapten itu penuh dengan kemarahan yang terkawal dan kebanggaan yang lebih kuat. Namun, kami tidak mengoperasikannya begitu sahaja. Pakar teknikal Malaysia telah mereka bentuk semula setiap aspek di luar black box yang dibekalkan daripada penebatan pendawaian, pengendalian pipe penyejuk, sehingga pelarasan voltan sensor semuanya diuruskan pada skala mikron. Kalibrasi, ya. Bug perisian dan kegagalan pemprosesan sering berpunca daripada hingar kecil dan haba dalam perkakasan. Pasukan penyelenggaraan kami telah menurunkan hingar itu kepada sifar secara fizikal dengan ketukangan. Hasilnya, sistem ini dapat mengeluarkan 120% daripada nilai teori spesifikasi katalognya. Tiada kegagalan pemprosesan. Maria kehilangan kata-kata. Mereka menyangka senjata itu adalah sesuatu yang dibeli. Angka dalam katalog adalah segalanya jika ia usang, buang dan beli yang baharu. Itu adalah logik global, tetapi Malaysia berbeza. Mereka telah menukar sistem yang dianggap tidak lengkap yang dipanggil sampah menjadi produk siap melalui ketekunan di lapangan yang menyakitkan dan penyesuaian yang luar biasa. Ia mempunyai otak Amerika, tetapi saraf dan jantung yang menyokongnya adalah padu kualiti Malaysia. Malaysia Quality. Kapal yang kami naiki bukan kapal yang kalian kenal.
Inilah kapal Aegis tunggal di dunia yang dibina dari ketekunan pakar Malaysia. Inilah KD Jebat, Yetekshanera, Aishwa Dashan, Sena, Aishwa Dashanera. Sebaik sahaja kata-kata itu selesai, VLS KD Jebat menyala lagi. Kali ini, kelajuannya berbeza daripada sebelumnya. VLS, tembakan berterusan. Selang tembakan, dipendekkan kepada 0.8 saat, sasar ke semua drone musuh. Peluru berpandu disedut keluar satu demi satu dengan kelajuan yang tidak mungkin mengikut spesifikasi asalnya. Ia bukan lagi sekadar memintas. Ia adalah penindasan yang hebat. Apa? Kelajuan tembakan tu, sistem penyejuk tak mungkin sempat, jerit anak kapal Filipina. Pam peredaran air penyejuk, jenis tekanan tinggi buatan Malaysia. Masalah haba selesai, kami boleh terus menembak selagi peluru tak habis. Kapal pengiring Malaysia yang kelihatan di monitor, diselubungi wap putih, memancarkan aura seperti dewa perang. Maria tidak dapat menahan lututnya daripada menggeletar. Adakah ini wajah sampah itu? Mereka bukan sahaja memijak ekor singa yang sedang tidur, malah mentertawakan gigi singa itu yang tidak rata. Wajahnya terasa panas kerana malu dan ketakutan. Raksasa, kata itu terlepas dari bibir keringnya. Bab 5. Api tanpa bunyi. Tetapi kekuatan Malaysia tidak berakhir di situ. Baki drone musuh, 70, menyusahkan. Mari kita bersihkan sekaligus. Kapten Azman mengumumkan ringkas. Aktifkan sistem laser. Sasar semua drone yang terbang rendah. Laser? Tidak, itu mustahil. Konvensi Maria benar-benar hangus dalam sekelip mata oleh kilauan fizikal yang akan datang. Sasaran semua drone terbang rendah. Output sistem laser maksimum. Tembak. Kapten Malaysia itu mengumumkan dengan suara datar, seolah-olah membuat kerja pejabat. Pada saat itu, Maria menutup matanya secara refleks, menjangkakan pancaran cahaya dramatik seperti dalam film science fiction. Tetapi realiti lebih menakutkan dan lebih senyap. Tiada bunyi, tiada cahaya yang kelihatan. Tiba-tiba, barisan hadapan drone yang memenuhi langit mula terbakar di udara, hilang keseimbangan, dan jatuh ke laut berkeping-keping. Bukan satu atau dua, 10, 20. Seolah-olah gergasi lut sinar, memukul mereka dengan pemukul gaib, drone-drone itu bertukar menjadi bola api. Apa yang berlaku, bukan peluru berpandu, apa yang menjatuhkan mereka. Maria mendekatkan wajahnya ke monitor dan menjerit. Tindak balas haba melampau, tenaga terarah, ini adalah laser berkuasa tinggi. Suara operator itu pecah. Laser? Tak mungkin teknologi sebegitu sudah digunakan. Lebih-lebih lagi dalam size yang boleh dipasang di kapal. Mengikut pengetahuannya, senjata laser masih dalam peringkat eksperimen, memerlukan kendaraan penjana kuasa yang besar. Lebih-lebih lagi, adalah mustahil untuk mengekalkan sasaran pada drone berkelajuan tinggi di lautan yang bergoyang. Prototipe dari syarikat tempatan. Suara Kapten Malaysia tiba, seolah-olah sudah menjangkakan kekagetan Maria. Kami ada lebihan kuasa. Enjin turbin gas kapal ini dilaras untuk beroperasi sedikit melebihi had katalog. Kami cuma bayar bil elektrik, lebih menjimatkan berbanding peluru berpandu RM puluhan juta sebiji. Di tengah-tengah pertempuran ini, dia bercakap tentang kos. Maria menggigil. Inilah kualiti Malaysia. Mereka dengan tenang mengendalikan teknologi yang dianggap barat memerlukan 10 tahun lagi untuk digunakan. Ini bukan besi buruk. Ini adalah senjata masa depan yang diselubungi kulit biri-biri. Bab 6. Maruah sebuah barang terpakai. Namun, musuh juga cerdik. Setelah mengesan pintasan laser, kumpulan drone menukar program dan memulakan trajektori berserak. Sebahagian daripadanya, kira-kira 10 unit, menyelinap melalui pertahanan KD Jebat dan menuju terus ke BRP Jose Rizal. Oh tidak, sasaran telah berubah. Mereka datang ke arah kita. Wajah Maria menjadi pucat. Pintas, apa sahaja, tembak jatuh. And the Croatian, Tomogrenan Nazizire, Naska. Tidak boleh, Commander. Kawalan tembakan masih belum pulih. Sistem tidak bergerak. Maria bersiap sedia untuk impak. Jika 10 drone bunuh diri melanda, frigat kecil itu pasti akan musnah. Letupan peluru di dalamnya pasti akan mengakibatkan kehancuran total. Dia menutup mata, menunggu saat terakhir. Bunyi geseran tajam menusuk udara. Walau bagaimanapun,
Walau menunggu, impak tidak datang. Maria membuka mata dengan ragu-ragu. Apa yang dilihatnya ialah bangkai drone, rentung seperti arang hitam, jatuh ke laut hanya beberapa meter dari tingkap kokpit. Komander Filipina, Anda selamat? Suara tenang itu kedengaran dari radio. Kami rasa sedikit terkejut, tetapi ia masih dalam lingkungan pertahanan kami. Maria segera berpaling ke arah Kadi Jebat. Kapal pengiring Malaysia itu bukan sahaja mempertahankan diri, malah memusnahkan drone yang menuju ke kapal Filipina dengan laser haibnya. Kamu selamatkan kami. Walaupun kami menghina kamu teruk-teruk, kami tidak akan meninggalkan kapal sekutu. Lagipun, pengendali barang terpakai pun ada maruah. Kata-kata yang mengandungi ironi itu hampir membuatkan air mata Maria menitis. Tetapi pertempuran belum berakhir. Amaran. Sumber bunyi bawah air menghampiri dengan pantas. Bunyi pengepaman tiup pelancar torpedo dikesan. Jeritan operator sonar membelah udara kokpit yang tenang. Setelah menyadari bahwa pasukan drone telah musnah, kapal selam musuh telah beralih kepada serangan kamikaze yang nekat. Lokasi tidak diketahui. Bunyi decoy dan kavitasi bercampur, tak boleh tentukan. Serangan torpedo daripada musuh yang tidak kelihatan. Maria mengetap bibir. Mereka akan berakhir lagi tanpa melakukan apa-apa. Pada ketika itu, pergerakan Kadi Jebat berubah. Kapal besar itu membelok dengan anggun seolah-olah menari, mendedahkan sisi lambungnya ke arah yang dijangka ada kapal selam musuh. Penyelesaian hash sonar selesai. Kita pergi dengan penglihatan mata. Apa yang awak cakap? Musuh ada di bawah laut. Sebagai respons kepada soalan Maria, Kapten Malaysia itu menyebut perkataan yang tidak dapat dipercayai. Sistem, bukaan teragih, Distributed Aperture System, DAS, beroperasi sepenuhnya. Image inframerah ke skrin utama. Oh, kurena. Diso i, kurena. Pada saat berikutnya, monitor di kokpit KD Jebat memaparkan image aneh. Ia adalah sistem sensor yang asalnya dibangunkan untuk jet pejuang tercanggih seperti F-35, kini dipasang secara unik di kapal. Perubahan suhu kecil di permukaan laut, bentuk gelombang yang tidak wajar, dan haba kecil yang bocor dari bawah air, semua itu diproses oleh superkomputer, mendedahkan jisim haba yang tersembunyi di laut biru gelap. Nampak, dia di sana. Suara kapten bergema rendah. Jarak 8.000, kedalaman 60. Dia pikir dia bersembunyi, tetapi kita nampak dia sepenuhnya. Di bawah permukaan laut yang kosong, di tempat yang dia tunjuk, sememangnya ada musuh. Sedia pelancar torpedo udara Tomahawk, ASW. Beri dia hadiah. Tomahawk? Peluru berpandu cruise Tuke, digunakan untuk kapal selam? Dalam pengetahuan Maria, Tomahawk adalah senjata untuk menyerang sasaran darat. Dia tidak pernah mendengar ia digunakan untuk kapal selam. Tetapi ia adalah varian khas yang diuji oleh Malaysia, yang membawa torpedo ringan yang dilancarkan di udara, bukan kepala peledak konvensional. 4 peluru berpandu silinder tebal dikeluarkan secara berturut-turut dari VLS-KD Jebat. Mereka naik tinggi ke udara, kemudian menyalakan motor roket dan menjunam ke permukaan laut dengan kelajuan Mach. Tepat sebelum mencecah air, kepala peledak berpisah, dan torpedo yang diperlahankan oleh payung terjun tenggelam ke bawah air. Beberapa saat senyap. Kemudian, hentakan berat yang bergema di dasar perut menggegarkan badan frigat melalui air laut. Permukaan laut melonjak tinggi, dan bersama dengan tiang air gergasi, minyak hitam dan serpihan logam meletus. Sahkan, bunyi tekanan kapal selam musuh dikesan. Ia sedang tenggelam. Operator sonar melaporkan dengan terpinga-pingi. Dengan satu serangan, musuh yang tidak kelihatan di tengah-tengah gangguan telah musnah. Bab 7, Penyelenggaraan dan Persahabatan. Hanya bunyi ombak yang kembali ke kawasan latihan. 100 drone dan kapal selam yang tidak diketahui. Raungan maut yang sepatutnya memusnahkan armada Filipina telah dihapuskan sepenuhnya dalam masa beberapa menit sahaja oleh hanya sebuah barang terpakai. Maria berdiri dengan kaki yang menggeletar, melihat keluar tingkap. Di situ berdiri Kade Jebat, bersinar di bawah cahaya matahari terbenam sambil mengeluarkan uap putih. Kapal yang kelihatan usang itu kini kelihatan lebih cantik daripada mana-mana kapal terkini dan seperti dewa pelindung yang menakutkan. Situasi selesai. Tentara Laut Filipina
Adakah Anda cedera? Suara kapten kedengaran tenang, seolah-olah rutin harian. Perbezaan tahap normality itu benar-benar menghancurkan Maria. Terima kasih dan maafkan saya. Dia rebah di tempatnya. Harga diri dan prasangka, semuanya tidak bermakna di hadapan keupayaan yang mengagumkan itu. Apa yang tinggal padanya hanyalah rasa terima kasih kerana nyawanya diselamatkan dan air mata malu atas kebodohannya sendiri. Maria menggenggam mikrofon dengan tangan yang menggeletar. Kerongkongnya tersekat. Hanya beberapa menit yang lalu, dia menggunakan radio ini untuk mentertawakan dan memaki hamun kapal pengiring di sebelahnya. Barang terpakai, sampah, bodoh. Setiap perkataan kini menjadi pisau tajam yang menusuk dadanya sendiri. Bagi wanita yang berharga diri tinggi itu, permintaan maaf adalah penghinaan yang lebih teruk daripada kematian, tetapi rasa hormat yang mendalam dan kesyukuran yang menggeletar kerana nyawanya diselamatkan menguasai hatinya. Dia mengambil keputusan dan menekan butang hantar. Ini Komander Maria dari BRP Jose Rizal, Tentara Laut Malaysia, kapal pengiring laut. Adakah kamu dengar? Silakan. Ini Kedi Jebat, penerimaan baik. Suara yang tenang dan terkawal seperti semasa pertempuran itu kembali. Ketenangan itu merangsang saluran air mata Maria. Kenapa? Kenapa kamu selamatkan kami? Air mata mengalir di pipinya sambil dia bertanya. Kami mentertawakan kamu. Kami panggil kamu besi buruk. Kamu boleh sahaja tinggalkan kami. Kamu boleh sahaja ketawa dan kata, padan muka. Senyap di radio. Selepas beberapa saat, Kapten Malaysia itu menjawab dengan suara lembut, seolah-olah memujuk adik yang nakal. Komander Maria, ada dua sebab. Muego, pekeras, kumpian noras, namoyas. Pertama, meninggalkan sekutu dalam kesusahan adalah bertentangan dengan maruah kami. Di negara kami tidak perlukan alasan untuk menghulurkan tangan kepada jiran yang bermasalah. Kapten itu berhenti seketika dan menyambung dengan sedikit nakal. Sebab kedua, ya, barang buangan pun ada maruah sendiri. Maria menangis teresak-esak. Ironi yang penuh jenaka itu adalah tanda kemewahan seorang pemenang dan bukti kekuatan sejati mereka. Bab Otto, pesta di Subic Bay. Beberapa jam kemudian, kedua-dua kapal berlabuh bersebelahan di pangkalan tentara laut Subic Bay, Filipina. Maria menuruni tangga dan buat pertama kalinya menyaksikan perisai yang melindungi mereka. Pemandangan Kedi Jebat yang disinari matahari terbenam adalah luar biasa. Geladak di sekeliling pelancar peluru berpandu hangus oleh haba melampau. Catnya terkelupas teruk. Wap putih masih keluar dari sensor berhampiran kokpit akibat bebanan berlebihan. Tembakan berterusan dan pintasan laser yang ajaib itu adalah tindakan yang benar-benar memakan diri. Sampai begini sekali. Maria terpegun. Anak-anak kapal Malaysia keluar ke geladak. Mereka tidak kelihatan seperti wira-wira super. Mereka adalah juru gegas dan pelaut biasa, memakai pakaian kerja yang berminyak, berpeluh, bertukar sorakan, sambil memegang sepana dan alat pengukur. Merekalah para pakar yang telah menundukkan black box barat dan menyokong sistem itu dengan penyesuaian skala mikron. Lelaki yang kelihatan seperti kapten turun tangga. Maria berlari, tidak peduli kotoran dan minyak, dan menggenggam erat tangannya dengan kedua-dua belah tangan. Terima kasih, sungguh, terima kasih. Saya tak terkata, kami bodoh. Kapal kamu bukan barang terpakai. Ia kapal yang paling cantik, yang terbaik di dunia. This is Rasorovi Sipiles. Ketika dia tunduk hormat, para pegawai Filipina yang mengikutinya turut tunduk serentak. Wajah mereka yang dulunya angkuh kini tidak menunjukkan sebarang warna lain. Yang ada hanyalah penghormatan kepada Wira. Kapten Malaysia itu menggaru kepalanya dengan malu. Tak mengapa, saya hanya buat kerja. Lagipun, ada satu permintaan kecil. Baik, katakan apa sahaja. Saya akan berikan nyawa saya jika saya mampu. Maria menjawab dengan penuh semangat. Kapten itu tersenyum malu. Kami tak perlukan nyawa. Tapi bolehkah kami pinjam sedikit bahan api dan cat? Kerana terlalu bersemangat, bahan api kami hampir habis untuk perjalanan pulang. Dan dengan badan yang rentung ini, saya pasti akan dimarahi oleh ketua jurutera jika pulang ke negara sendiri.
Kata-kata yang terlalu manusiawi itu membuatkan Maria terkejut seketika, dan pada saat berikutnya, dia meletus ketawa dengan wajah yang basah dengan air mata dan kotoran. Hahaha, apa tuh? Kapal Aegis terkuat di dunia kehabisan minyak. Tawa Kapten Malaysia, tentara Filipina, dan tentara Malaysia meletus serentak, dan awan keangkuhan mereka mencair bersama angin senja. Serahkan pada kami akan isi tangki kamu sampai melimpah dengan bahan api terbaik di pangkalan kami. Kami akan bantu cat semula. Maria mengesat air matanya dan mengumumkan dengan kuat, sebagai balasan, kamu semua kena terima hukuman malam ni. Hukuman? Ya, kamu kena teman saya sampai pagi di kelab pegawai. Untuk kesyukuran, permohonan maaf, dan persahabatan yang akan datang. Malam itu, kelab pegawai pangkalan Subic dipenuhi dengan kehangatan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Cheers! Bahasa Melayu, Tagalog dan Inggris bertaburan. Maria, seperti yang dijanjikan, menangkap Kapten Malaysia dan tidak melepaskannya. Setiap kali dia menghabiskan segelas, dia berkata, maafkan saya, kamu hebat sungguh. Macam mana kamu buat penyesuaian tuh? Dia bertanya bertalu-talu, menangis lagi dan mengulangi kata maaf. 10 jam. Permohonan maaf yang disebut dalam tajuk adalah majelis yang panjang, hangat, dan gembira ini. Di luar tingkap, dalam cahaya malap sebelum subuh, Kadejbat Malaysia dan BRP Jose Rizal Filipina berlabuh bersebelahan. Badan mereka yang cedera kelihatan megah seperti lencana kehormatan. Maria merenung wajah juru gegas Malaysia yang mabuk dan tertidur dan bersumpah dalam hatinya. Dia tidak akan lagi menilai sesuatu berdasarkan helaian spesifikasi sahaja, dan dia akan menyebarkan realiti ajaib kualiti Malaysia ini kepada seluruh dunia. Besi buruk yang dibuang oleh Barat telah dilahirkan semula oleh jiwa Malaysia untuk menyelamatkan dunia.